Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwasilah binti Noyusri. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 dari sekolah SMK Syed Hassan. Nama guru kimia saya ialah Encik Azli bin Johar. Pada hari ini, saya akan membentangkan bab 4 daripada buku teks kimia iaitu jadual berkala unsur. Jadual berkala unsur ialah jadual yang menunjukkan semua unsur yang ada di permukaan bumi dan disusun oleh para saintis mengikut pertambahan nombor proton. Jadual berkala unsur terbahagi kepada 3 iaitu logam, bukan logam dan separa logam. Seperti yang dapat anda lihat pada video ini merupakan jadual berkala unsur. Kotak yang berwarna hijau merupakan logam, yang berwarna biru merupakan separa logam dan yang berwarna kuning merupakan bukan logam. Contoh unsur yang merupakan logam ialah lithium dan contoh separa logam ialah boron dan contoh bukan logam ialah hidrogen. Pada sesebuah jadual berkala unsur terdapat kumpulan dan kala. Jadual berkala unsur mempunyai 18 kumpulan dan 7 kala. Baris yang menegak merupakan kumpulan, manakala kala pada baris yang melintang. Bagaimana sesuatu unsur dapat ditentukan dalam kumpulan yang betul? Kumpulan dapat ditentukan melalui elektron valence. Elektron valence ialah unsur yang berada pada petala yang paling luar. Contohnya, lithium. Lithium mempunyai nombor proton 3. Susunan elektronnya ialah 2.1. 1 merupakan petala yang paling luar, maka 1 ialah kumpulan bagi lithium. Manakala kala pula ditentukan melalui bilangan petala. Contohnya, kalium. Kalium mempunyai 19 nombor proton. Susunan elektronnya ialah 2.8.9. Kalium mempunyai 3 petala. Maka, kalium berada pada kala yang ketiga. Seterusnya, mari kita pelajari hukum oktet dan duplet serta pembentukan ion positif dan ion negatif. Duplet mempunyai bilangan 2, manakala oktet mempunyai bilangan 8. Bagaimana kita nak tahu sesuatu atom itu mempunyai susunan elektron yang stabil ataupun tidak? Kita dapat mengetahui susunan elektron itu stabil ataupun tidak dengan melihat pada elektron valence. Elektron valence yang stabil ialah oktet dan duplet. Oktet ialah 8 dan duplet ialah 2. Contoh atom yang stabil ialah helium. Helium mempunyai 2 nombor proton. Jadi susunan elektronnya ialah 2. Dupla merupakan nombor duplet. Maka helium sudah stabil. Contoh yang kedua ialah argon. Argon mempunyai 18 proton. Jadi susunan elektronnya ialah 2.8.8. Elektron valence ialah petala yang paling luar. Jadi 2.8.8. 8 merupakan elektron valence. Jadi 8 merupakan nombor oktet. Maka argon sudah stabil. Kenapa sesuatu atom tu kena capai duplet atau oktet? Okey. Tujuan dia sebab untuk menstabilkan susunan elektron seperti gas adi. Bagaimana kita nak capai susunan oktet atau duplet yang stabil? Contoh dia natrium. Natrium ni dia ada 11 nombor proton. Jadi susunan elektron dia 2.8.1. Okey. 1 ni elektron valence. 1 ni bukanlah oktet ataupun duplet. Jadi natrium tidak stabil. Natrium hendaklah mendermakan 1 elektron valence dan menjadikannya stabil. Kesan kepada atom apabila sudah mencapai susunan elektron yang stabil terbahagi kepada 2. Apabila atom tu menerima elektron, dia akan membentuk ion positif
dan cation. Manakala apabila sesuatu atom itu mendermakan satu elektron, dia akan menjadi ion negatif, iaitu anion. Sesuatu atom yang mempunyai elektron valens 1, 2 dan 3 merupakan logam. Kalau lebih daripada itu merupakan bukan logam. Logam melepaskan elektron dan membentuk ion positif, manakala bukan logam menerima elektron dan membentuk ion negatif. Contohnya atom natrium. Natrium mempunyai 11 proton dan 11 elektron. Susunan elektronnya ialah 2.8.1. 1 bukanlah elektron valens, jadi natrium tidak stabil. Natrium perlu menderma 1 elektron valens bagi mencapai susunan elektron yang stabil. Selepas menderma, natrium mempunyai 11 proton dan 10 elektron. Jadi, cas positif lebih banyak daripada cas negatif. Contoh yang kedua ialah klorin. Klorin mempunyai 17 proton dan 17 elektron. Jadi susunan elektronnya ialah 2.8.7. 7 bukanlah nombor duplet ataupun oktet. Klorin perlu menerima satu lagi elektron bagi mencapai susunan elektron yang stabil. Selepas menerima elektron baharu, klorin mempunyai 17 proton dan 18 elektron. Cas negatif lebih banyak daripada cas positif. Akhir sekali, saya akan menceritakan tentang kumpulan 1. Kumpulan 1 atau lebih dikenali sebagai logam alkali. Kenapa logam alkali diberikan nama kepada kumpulan 1? Okey, hal ini kerana kumpulan 1 ni lebih cenderung untuk membentuk oksida logam dan hidroksida logam. Apabila kumpulan 1 dilarutkan di dalam air, larutan beralkali terbentuk. Unsur kumpulan 1 ialah lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. Kesemua unsur ini mempunyai elektron valens 1 kerana mereka berada pada kumpulan 1. Seterusnya, sifat fizikal kumpulan 1. Apa itu sifat fizikal? Okey, sifat fizikal ni kita boleh lihat dengan mata kita. Sifat fizikal bagi kumpulan 1. Yang pertama ialah berwarna kelabu dan permukaan berkilat. Nombor 2 ialah logam yang lembut. Yang ketiga ialah mengkondaksikan haba dan arus elektrik. Yang keempat ialah takat lebur dan takat didih yang rendah. Kenapa dia rendah? Apabila menuruni kumpulan, saiz atom bertambah. Menuruni kumpulan bermaksud kita melihat satu kumpulan itu daripada atas ke bawah. Apabila menuruni kumpulan, saiz atom bertambah. Saiz atom bertambah bermaksud bilangan petala juga bertambah. Seperti lithium mempunyai 2 petala, natrium 3, kalium 4 dan bertambah. Semakin besar saiz atom, semakin lemah ikatan logam. Apabila lemah, tenaga haba yang diperlukan untuk memutuskan ikatan logam berkurang. Yang kelima, sifat fizikal yang terakhir ialah ketumpatan yang rendah. Sifat kimia kumpulan 1 ialah logam yang sangat reaktif. Tindak balas logam kumpulan 1 dengan air membebaskan logam terhidroksida dan gas hidrogen. Air pula berubah menjadi alkali. Pemerhatian yang dapat dilihat daripada tindak balas ini ialah natrium. Natrium bergerak di atas permukaan air dan menghasilkan bunyi hiss, manakala lithium bergerak perlahan. Kenapa atom semakin reaktif apabila menuruni kumpulan? Yang pertama, disebabkan saiz atom bertambah. Yang kedua, jarak di antara nukleus dan elektrovalens semakin jauh. Yang ketiga, tarikan antara nukleus dan elektrovalens semakin lemah. Yang keempat, apabila tarikan nukleus dan elektrovalens semakin lemah,
Sesuatu atom senang untuk melepaskan elektrovalens. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.